Memeriahkan pagi kita hari ini seperti mana yang kita katakan tadi, kita berada di Tasik Bersih Kedah. Jadi kalau kita bercerita sedikit mengenai Sik ini, kita tahu namanya diambil daripada perkataan Arab, iaitu Syed ataupun Syekh. Dikabarkan dahulu kalanya di mana mubalik-mubalik dia datang ke sini kemudian membuat penempatan, dan dikatakan juga antara pondok pertama yang berada di Kedah tu di sini. Kerana itulah kalau kita lihat Sik ini identitinya ialah untuk pendidikan agama. Tapi siapalah kita nak berbicara mengenai sejarah, mengenai Sik ini, bukan kita mahir sangat, Ridwan. Sebab itulah hari ini kita membawa tetamu yang bertepatan, yang mengenali lebih dalam sebenarnya bagaimana sebenarnya demografi dan juga topografi di bahagian Sik ini. Kita bersama dengan tetamu kita, Tuan Muhammad Suhaim Iman, Pegawai Daerah Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita ditemani dengan angin sepoi-sepoi bahasa pada pukul 8 pagi ini. Baiklah Tuan, kalau kita bercakap mengenai daerah Sik ini, merupakan satu daerah yang paling besar di negeri Kedah. Berkeluasan lebih daripada 1,600 km persegi, dan juga tarikan utamanya salah satunya Tasik Beris lah di belakang kita ini, yang merupakan tasik buatan yang menjadi bekalan air kepada penduduk di Kedah dan juga di Pulau Pinang. Jadi dari segi demografi, struktur sosial dan juga ekonomi masyarakat di sini bagaimana Tuan? Lebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada kru Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menyebut saya dalam rancangan pada pagi ini. Dan kita tahu Sik merupakan daerah yang terbesar, tetapi 78% Sik ini diliputi oleh hutan. Hutan dan juga hutan simpan. Jadi produk-produk hutan ini sudah tentulah ada seperti air terjun, tempat-tempat peranginan dan sebagainya. Manakala yang selebihnya 18% ialah untuk program ataupun perusahaan yang berbentuk pertanian lah. Manakala yang selebihnya adalah dipenuhi dengan perumahan di taman-taman dan juga di kampung-kampung lah. Jadi di Sik ni kita tahu Sik ni merupakan pengeluar ataupun dari segi pertanian tu ialah pengeluaran bahan utama ialah getah. Getah, di samping itu ada juga padi, sedikit padi, dan termasuklah padi huma, dan ada juga padi organik yang ditanam di Kampung Lintang di daerah Sok. Jadi pengeluaran utama ialah pertanian. Di samping itu kita juga sedang memajukan kawasan Sik ini untuk memasukkan industri-industri yang berasaskan pertanian lah. Dan ini Pejabat Daerah sedang berusaha untuk mendapatkan pelabur-pelabur yang boleh masuk ke dalam daerah Sik ini, khususnya untuk memberi peluang pekerjaan kepada penduduk daerah Sik. Dan kebanyakan penduduk di Sik ini adalah berhijrah keluar, sama ada ke daerah Kuala Muda ataupun Pulau Pinang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dalam perkara ini kita telah membangunkan satu plan pembangunan daerah Sik. Sebenarnya plan pembangunan ini sehingga tahun 2035. Dan di dalam plan pembangunan itu banyaklah komponen-komponen dan sebagainya lah. Salah satu komponennya adalah komponen berkenaan dengan program kerohanian. Sebab Sik ini dah diisytiharkan oleh Kerajaan Negeri sebagai daerah pendidikan agama. Disebabkan terdapat banyak pondok-pondok yang melebihi 11 pondok. Dan juga Ahmad Tafiz, jadi keseluruhannya tu hampir 20 lah kalau diikutkan. Jadi bila diisytiharkan sebagai daerah pendidikan agama, jadi apa yang kita buat ialah untuk melestarikan ataupun menaik taraf pondok-pondok yang ada. Dan disebabkan Sik ini juga dikenali sebagai kawasan pelancongan. Jadi kita masuk satu subjek di situ ialah pelancongan pondok. Jadi orang-orang yang datang daripada luar ni yang untuk belajar ataupun mengaji pekerjaan agama akan diberikan pakej sama ada 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam. Dan selepas mereka ini mendapat pendidikan agama tu, jadi pakej daripada pondok ni akan membawa pelajar-pelajar tersebut ke seluruh Sik lah untuk lihat kawasan-kawasan pelancongan yang ada di Sik. Jadi secara tak langsung dia boleh memberikan pendapatan yang lebih lah kepada pengusaha pondok. Dan untuk yang kedua dari segi ekonomi. Dan bila kita cakap dengan ekonomi, apabila berlakunya wabak COVID-19 ini, jadi ekonomi penduduk di sini memang terkesan. Di mana pengusaha-pengusaha chalet terutamanya terpaksa menutup perniagaan, dan juga pengusaha-pengusaha dari segi yang lainlah, kedai-kedai semua tutup. Jadi apa yang kita buat ialah kita
gunakan sepenuhnya tenaga ataupun agensi jabatan-jabatan kerajaan yang ada di SIG ini seperti Risda, Kedah, Giat Mara dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melatih penduduk-penduduk SIG yang berkemampuan, berkemahiran dan berkeinginan untuk memajukan diri mereka sendiri. Jadi untuk tujuan ini bantuan diberikan oleh agensi tersebutlah kepada penduduk ini, dan kita kenal pasti mana-mana kampung yang ada penduduk yang berpotensi yang juga berminat. Dan untuk makluman juga, kita mendapat kunjungan istimewa sebenarnya daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamed, yang telah menjadikan SIG ini sebagai pilot projek untuk pembasmian kemiskinan tegar. Di daerah SIG ini terdapat lebih 2,600 ketua isi rumah yang berada dalam keadaan kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar ini ialah pendapatan bawah RM1,000 lah. Dan daripada 2,600 ini, keluarga ada ketua isi rumah. Manakala kalau kita kira satu rumah ada dalam 2 orang atau 3 orang, jumlah dia akan melebihi 3,000 orang lebih lah. Jadi kampung yang pertama dipilih lah untuk sebagai projek ini adalah di Kampung Tanjung Belik, iaitu di Mukim SIG lah. Dan kita telah kenal pasti seramai 14 keluarga yang betul-betul berada di dalam keadaan kemiskinan tegar. Dan daripada 14 tu kita lihat potensi untuk mereka ini membangunkan diri sendirilah untuk menyertai bidang ekonomi ini terdapat dalam 8 ke 10 buah rumah. Jadi untuk tujuan ni kita dapat kerjasama yang baiklah daripada kerajaan negeri, daripada pejabat pembangunan negeri dan juga bahagian perancang ekonomi negeri lah untuk memberi bantuan. Dan kita telah survey mereka ini dan kita telah dapatkan data-data dan kita tanya apa yang mereka mahu, apa yang minat yang mereka ada dan apa kemahiran yang mereka boleh buat. Jadi dengan bantuan yang kita berikan ini berarti mereka dapat menaik taraf dari segi kehidupan. Kalau dulunya mereka ini menghasilkan produk kampung seperti kuih-kuih, muih dan sebagainya, malah ada yang terlibat dalam segi jahitan dan sebagainya. Jadi kita pastikan supaya mereka ini dapat bantuan seperti mesin-mesin dan sebagainya supaya dapat pengeluaran tu dalam berkapasiti besar. Dan bila pengeluaran itu dapat ditingkatkan, jadi secara tak langsung dapatlah menaik taraflah kehidupan mereka ini. Selain daripada Kampung Tanjung Belit, kita juga ada lagi 4 buah kampung yang kita kenal pasti, iaitu Kampung Landai, Kampung Bandar Hilir, Kampung Kubang Lintah dan juga Kampung Betong. Dan satu yang istimewa tentang SIG ini dari segi pertanian ialah penanaman kopi. Selain daripada getah, padi dan perikanan yang terdapat dalam tasik ini, ada juga kita buat pengeluaran kopi. Dan kalau kita lihat balik, Nestle adalah satu syarikat besar telah menggunakan kopi daerah SIG inilah dalam pengeluaran mereka. Oh, yang dan pengeluaran terbaru kopi daripada kopi Kedah daripada itu? Kedah, daripada SIG. Daripada SIG? Daripada Kampung Bandar Hilir. Yang special edition? Yang special edition, yes. Ya, kadang-kadang kita pergi ke pasar raya susah untuk dapatkan kopi itu. Sebab dia special edition, pengeluaran dia terhad. Kopi yang ditanam di SIG ini adalah jenis Robusta. Kerana tanah dia memang sesuai untuk penanaman kopi lah. Dan ada juga yang pemilik tanah persendirian yang menanam kopi, dan apabila mendapat liputan dari segi Facebook, viral dan sebagainya, permintaan itu meningkat. Bila permintaan meningkat, jadi kita akan berikan segala bantuan yang diperlukan lah untuk menaikkan menambah hasil. Dan selain pada individu persendirian, kita juga ada agensi kerajaan, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ataupun KEDA. KEDA juga telah membuat penanaman kopi Robusta. Kalau kita lihat dalam perjalanan daripada Kuala Muda dan Jenayang ke SIG tadi tu, di sebelah kiri itu ada KEDA Agrobis. Jadi di situlah kita tengok pokok-pokok kopi yang subur, dan pengeluaran kopi ini ialah untuk pasaran tempatan dan juga negeri-negeri lain di luar. Tuan, mungkin Tuan ada juga boleh berikan sedikit harapan mengenai pembangunan di daerah SIG ini dan juga sedikit kata-kata kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya mereka yang berada di daerah ini. Silakan Tuan. Ya, saya mengharapkan supaya penduduk daerah SIG ini memberi kerjasama sepenuhnya kepada kita.
sebab di mana slogan Kedah sendiri kan, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Ya. Jadi kita mahukan penyertaan semua penduduk di daerah resik ini untuk mengambil bahagian. Sebab kita banyak agensi kerajaan yang sedia membantu. Dan selain daripada agensi negeri, agensi kerajaan persekutuan seperti Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang telah pun memberi peruntukan yang banyak. Untuk makluman, kita telah senaraikan 181 projek-projek, terutama sekali projek infra seperti jalan, longkang, parit dan sebagainya, dan keseluruhan jumlah projek itu 41 juta. Ini kita dah buat permohonan kepada Yang Berhormat Menteri untuk memohon sedikit peruntukan. Di samping itu juga bagi pihak kerajaan negeri juga menyalurkan melalui bahagian perancangan ekonomi kepada kita peruntukan setahun lebih kurang hampir 10 juta lah untuk infra sahaja. Sebab kita tahu Resik ini selalu dilanda oleh banjir. Ya, betul. Pada tahun 2020 berlaku banjir yang agak kuat, yang besar juga, yang melibatkan keruntuhan jambatan, kerosakan jalan raya dan sebagainya. Dan untuk tujuan ini, sebelum kita dapat peruntukan untuk membina jambatan baru, kita telah berusaha untuk membuat jalan alternatif kepada penduduk kampung yang terlibat. Jadi dalam hal ini saya nak ucapkan terima kasihlah kepada agensi-agensi seperti Bomba, APAM dan sebagainya telah menolong kita, membantu kita untuk meredakan keadaan ataupun untuk membaik pulihlah infra yang telah. Baik, bila kita bercakap mengenai pembangunan di Resik ni, kita boleh nampak keseimbangan di situ dari segi duniawi, dari segi rohaniah, dari segi teori dan juga dari segi kemahiran. Semuanya ada, semuanya seimbang. Jadi terima kasih kita nak ucapkan kepada tetamu kita, iaitu hari ini kita bersama-sama dengan kita. Sebenarnya kita cukup berbangga bersama dengan Tuan hari ini kerana cukup memberikan input yang bermanfaat. Tuan Muhammad Suhaiman, Pegawai Daerah Resik. Terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan Resik ini lebih maju jaya, seimbang daripada semua segi. InsyaAllah. Dan tadi